ada berkaitan, kadang-kadang government dia ada bagi insentif tau untuk katakan untuk apa, setengah kita punya industri. Kadang-kadang contohnya macam government dia menggalakkan untuk menggunakan teknologi mesin yang tinggi untuk katakanlah contoh untuk pembuatan glove. Contoh nak buat glove mungkin sebelum ni menggunakan teknologi yang biasa-biasa je, tapi dia ada sekarang ni kan dia industrial revolusi 4.0 kan. So katakan sekarang ni mungkin kalau tempat-tempat lain mungkin menggunakan teknologi yang lebih canggih dan dia boleh menghasilkan production yang lebih banyak. So apa yang government buat adalah dia bagi insentif, sebab dia tahu kadang-kadang kita kadang-kadang dia tahu bahawa company-company yang kat Malaysia ni dia tak ada duit orang kata untuk nak beli mesin yang besar tu, yang mahal tu. So apa yang government buat adalah government akan bagi sedikit insentif kepada mana-mana company yang dalam certain industri saja. Contohnya dia fokus on industri apa? Kita panggil industri apa? Dalam industri yang glove tadi. Okay, so dalam kes ni industri glove maksudnya company-company yang bawa industri glove, so diorang boleh apply untuk katakan untuk government grant ni. Government grant ni dia seolah-olah macam government, kamu nak beli sesuatu benda, katakan contoh harga dia 1 juta, apa yang government buat adalah dia kata okay, dia akan tolong support, katakan daripada 1 juta tu dia akan support 200,000. So 200,000 tu kita panggil dia government grant. Okay, so government grant ni kita dapat duit daripada government untuk beli aset tersebut. Okay, so government grant ni kita nak record dia kat mana? So ini yang kita akan belajar untuk dalam MFRS 120 ni. Okay, kemudian kita nak disclose dia nanti kat mana nanti. Okay. Kalau kamu tengok balik dia kata di sini, definition of government grant, government assistance is defined as action by government designed to provide economic benefit specific to an entity ataupun kepada company or range of entity qualifying under certain criteria. Yang tadi saya cakap tadi. Kriteria apa? Ikut sekali government lah, ada setengah industri yang saja yang dia bagi. Dan ada certain kriteria yang dia bagi. Contoh macam tadi saya kata, government menggalakkan untuk menggunakan peralatan yang lebih moden. Lebih moden yang mana peralatan tu lebih canggih dan boleh menghasilkan production yang lebih cepat. Contohnya macam sekarang ni glove, permintaan seluruh dunia adalah sangat-sangat tinggi. So untuk memenuhi katakan keperluan glove seluruh dunia, kita akan ekspor. So kadang-kadang company ni dia nak beli mesin yang lagi teknologi, so dia mungkin perlukan, kita panggil apa? Dia perlukan modal yang besar. Tapi dia nak beli mesin, dia tak mampu. So apa government buat adalah government akan tolong. Itu kita panggil government grant ataupun kita panggil government incentive. Okay, and then kat sini dia beritahu government grant assistance by government in the form of transfer of resource to entity in return for past or future compliance with certain condition relating to operating activities of entity. So faham tak apa maksud government grant ni? Okay tak? Faham tak dulu? Kita nak bagi faham dulu apa itu government grant. Faham, sir. Ya, yang 4 ni. Okay. Macam tadi saya dah bagi tahu, contohnya macam kita akan beli mesin. Selalunya government grant ni dia berkaitan dengan kita nak acquire assets. Kita nak beli assets, kita nak purchase asset. Tak kisahlah motor vehicle ke apa ke, as long as government ada bagi grant part tu, kita layan je.
Okay. Um, contoh macam yang saya bagi tadi, contoh kita nak beli sesuatu mesin, contoh RM 1 juta. Government akan bagi 200,000. So persoalan sekarang adalah kita nak record kita nak record aset yang kita beli tu berapa, 1 juta ke 800,000. Ini menjadi perdebatan kat sini. Faham tak? Faham So yang benda-benda ni yang kita akan tertanya, ni benda ni nak record mana? Kadang-kadang ada orang kata kita record 800,000 lah sebab 200,000 tu offset je. Maksudnya kita akan ambil kira berapa nilai yang sebenar kita yang nilai yang sebenar berapa yang kita bayar untuk beli mesin tu. Mesin mungkin harga 1 juta, kita dah dapat rebate katakan 200,000. So kita record 800,000 je. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap tak apalah, kita mesti kena record 1 juta. Sebab government grant ni seolah-olah dia macam income untuk company. So macam mana pula nak buat accounting treatment? So ini yang dipecahkan bawah government grant ni. Okay, accounting treatment. Sir, Ya. ada orang nak masuk. So, saya start lagi. Sebab saya guna ni handphone tadi, saya kat kedai, lepas tu saya guna handphone. Apa kalau kata ni, so beritahu diorang melalui ni WhatsApp, korang beritahu saya. Okay, sir. Okay, accounting treatment untuk government grant ni, dia ada dua method. Dia ada dua method. Yang pertama adalah kita panggil capital approach method. Ini yang pertama. Nombor dua, kita panggil income approach method. So nanti soalan nanti dia akan bagi dekat kamu tau. Contohnya dia akan bagi tahu company akan menggunakan kaedah katakan capital approach. So kamu kena tahu capital approach ni macam mana accounting treatment dia. Sebab kedua-dua method ni berbeza tau. Memang berbeza, tak ada sama langsung. Income approach dia macam mana pula? Dia macam tu. Okay. Okay. Dia kata categories of government grant. Yang pertama sekali adalah government related to assets. Government grant related to asset, yang tu yang capital approach tu. Yang nombor satu tu categories of government. The first one, grant related to assets. Okay, this one they comply with capital approach. Dia kata grant is directly credited to shareholders in. Okay. Sir, ada orang ada nak masuk. Masuk lambat ada orang ni. Okay. Okay, untuk government grant related to assets, dia sama macam capital approach. Capital approach adalah yang grant related to asset. Apa yang kita akan buat adalah jap. Bukan. Grant related to asset tu itu bukan capital approach tu. Bukan. Dalam mutakhir. Okay, deferred income dia refer kepada yang income method tu, silap. Deferred income tu yang kata grant related to asset, dia ada dua tadi. Saya tengok apa benda ni. Recognize immediately. Receive income offset.
Oh, dia ada dua kategori. Dia tak ada mana yang atas tadi. Okay, categories of government grant dia ada dua. Satu grant related to assets. Yang pertama sekali adalah dia panggil deferred income. Deferred income, dia akan anggap, dia macam ni tau. Kamu beli property, kamu beli katakan satu aset tu 1 juta tadi. Okay, apa yang dia cakap di sini adalah dia akan record aset tu pada harga original price. Maksud original price yang dibeli berapa? 1 juta. So 1 juta yang dia akan record sebagai aset. Maksudnya dia akan purchase aset tu, dia akan record 1 juta. And then government grant, duit yang didapat daripada government 200,000, apa yang dia buat adalah dianggap benda tu seolah-olah macam income. Dan income ni dia akan agih-agihkan selama beberapa tahun. Faham tak? Faham tak? Saya bagi satu contoh. Sebenarnya, teknik ni adalah teknik yang dia saja-saja dia nak ambil kesempatan di atas duit yang government bagi kepada company. Dia nak kalau boleh duit ni digunakan untuk nak naikkan net profit setiap tahun. Faham tak? Faham tak? Contoh seolah-olah dia akan tutup mata, dia akan anggap seolah-olah macam tak ada pun insentif pasal benda tu. Seolah-olah dia kata dia beli aset tu, tak apa, dia spend duit 1 juta, dia beli aset tu. Okey, duit yang dia dapat daripada government, apa dia buat adalah, katakan dia dapat 200,000 tadi, katakan dia amortize selama katakan 5 tahun, contoh 5 tahun. Apa yang dia buat adalah 200,000 bahagikan dengan 5, so kita akan dapat 40,000, betul? 200 bahagikan dengan 5, kita akan dapat 400,000, betul? Apa yang kita akan buat adalah 40,000 ni setiap tahun kita akan hantar dia ke dalam income company yang dalam statement of profit and loss tu kan, kita akan record dalam income. So maksudnya income kita akan bertambah sebanyak 40,000. Maksudnya tahun yang pertama kita akan letak 40,000. Maksud income akan bertambah 40,000. Tahun yang kedua akan bertambah 40,000. 3 sampailah tahun yang kelima. So teknik ni dia akan meningkatkan net profit company setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut sebanyak 40,000. Faham tak? Dia menggunakan kesempatan atas government grant untuk dia nak meningkatkan dia punya net profit setiap tahun. Sebanyak berapa, ikutlah berapa tahun yang dia nak amortize. Korang clear tak pasal benda ni? Ini dia berkaitan dengan income approach tu. Kau blur lah? So, Ya. so dia catat dekat statement of profit and loss macam biasalah. Sekejap saya tukar. Saya tukar ke laptop. Bunyi bising tak? Tak. Ha? Tak. Tak
Kalau kata bunyi bising yang orang Malaysia tu, tu beritahu. Saya share screen sekejap. Sebab dia kena ni buat atas. Senang. Okey. Saya sebelum dia masuk yang ni. Okey, saya nak cerita dulu yang tadi kan kita ada dua approach. Satu adalah capital approach, satu lagi adalah income approach. Income approach yang saya dah cerita tadi. Dia beli aset tu 1 juta, kita akan record pembelian aset tu adalah RM original price dia. Maksudnya 1 juta juga. Nanti dalam PPE statement bahagian kita terima duit tu, bahagian yang kita terima bahagian yang kita beli aset tu kita akan record pada harga original price 1 juta. Itu adalah income approach. Tapi duit yang kita dapat daripada government, yang contohnya kita dapat RM kejap. Okey, duit yang kita dapat daripada government yang 200,000 tu, kita akan hantar dia ke dalam income secara pecahan setiap tahun. Ikutlah berapa tahun yang kita nak pecah. Okey, faham Faham. Kita pecah macam tu. Okey, tapi kalaulah katakan untuk kita panggil sekejap. Katakan kalau kata untuk macam income approach, bukan income, capital approach, apa yang kita buat adalah, contoh kita buat pembelian katakan 1 juta, kemudian government bagi 200,000 kan. So apa yang kita buat adalah kita just offset sahaja dengan government punya duit tu. Seolah-olah macam kita beli tu kita dapat rebate. So kita beli aset tu pada harga bukan 1 juta, kita akan record kita beli aset tu pada harga 800,000. Itu adalah yang cara ni. Kau nampak kan skrin? Nampak. Okay. So itu adalah capital approach Capital approach dia macam tu. Sekejap saya buka financial statement baru korang nampak sikit. Sekejap Contoh. Contohlah. Saya kena tunjuk dia punya live situation baru kau nampak. Sebab soalan ni dia akan naik nanti dalam soalan financial statement. Dalam financial statement dalam ni saya akan buat tricky. Saya akan buat tricky lah. Sama ada kadang-kadang dia tersilap, macam mana cara kita nak perbetulkan dia balik. So korang kena faham betul-betul macam mana cara government grant beroperasi. Ni korang kena faham. Okey, dia macam ni. Sekejap, tengok 4 jawapan lah. Okey, kalau korang tengok balik kat sini, saya tunjuk dia punya ni. Saya kena buat satu illustration baru korang nampak.
Okey, contoh kat sini. Contoh ni kamu just ignore dulu ni sekejap. Sebab ini dia buat ada error. Okey. Restart ni ke tak ada? Okey. Katakan contoh saya buat equipment ni, kita nak record, katakan dalam additional information dia bagi tahu kita ada satu equipment yang dia nak beli dengan harga 1 juta, contoh RM 1 million. Okey. Illustration yang pertama, katakan dia nak beli RM 1 million. Government bagi grant 200,000. Okey. Katakan dia menggunakan approach yang pertama. Approach yang pertama adalah capital approach. Okey. Ataupun dipanggil write-off method. Capital approach ni maksudnya kaedah dia akan write off. Kadang-kadang dia tak sebut perkataan capital approach. Dia sebut perkataan dia kata this amount will be write off. Kalau disebut perkataan write off, itu adalah capital approach. Okey, apa capital approach akan buat? Okey. 1 juta harga equipment. Government bagi 200,000 contoh. Okey. Capital approach ni dia paling senang sikit. Sebab method dia tak menjala ke tempat-tempat lain. Sebab dia akan settle kat sini saja. Okay. So dia beli, maksudnya dia akan record bawa acquisition, betul? So kat sini dia beli 1 juta, government bagi 200,000, so dia akan write off terus dekat sini. So maksudnya dia akan record dekat sini RM 800,000 terus. Dia tak pening kepala. Dia kata sekarang ni kita akan record berapa harga yang selepas government bagi. Seolah-olah dia macam ala-ala kita beli aset tu rebate. So kita record terus kat sini RM 800,000. That's it. Faham? Faham tak? Faham. Maksudnya dia effect dia kat sini. Kita akan record dia pada harga selepas tolakkan dengan government grant. Itu adalah capital approach. Dia simple je. Dia yang complicated sikit adalah income approach yang satu lagi tu. Okay, clear? So sir, government grant tu tak ada catat kat mana-mana lah untuk capital approach. Ya, capital approach tak ada. Dia terus tak nak pening kepala, dia terus write off terus. Dia write off government grant, tak payah record. Seolah-olah kita beli tu, macam kamu pergi ke kedai, harga 1 juta, dia kata, oh ini government ada bagi insentif 200,000. So berapa harga yang saya kena bayar? 800,000. 800,000 kita akan anggap dia terus. Okay, clear? Dia macam tu cara income capital approach, sebab dia tak nak pening kepala. Tapi ada setengah company yang dia rasa 200,000 ni banyak ni. Kita boleh menggunakan government grant ni untuk meningkatkan kita punya net profit setiap tahun. Ada macam tu. Kalau dia fikir strategi macam tu, kalau accountant fikir strategi macam tu untuk naikkan net profit, sebab mungkin dia nak tunjuk kat orang bahawa dia punya financial statement dia akan meningkat lah, orang kata. So apa yang dia buat adalah, okay, so 200,000 tu, okay, kalau kata income approach, cara dia macam ni. Kita akan record kat sini. Harga dia harga original value yang dia beli. So berapa dia beli? 1 juta. So 1 juta lah kita akan record. Faham tak? Ini cara income approach. Income approach, kita akan record original value dia. Harga dia beli 1 juta. Okay, faham? Okay. 200,000 yang dia dapat daripada government grant nanti kalau disebut income approach, okay, so apa yang maklumat yang dia akan bagi tambahan adalah dia akan bagi tahu ada perkataan amortize ataupun dia kata useful life. Useful life untuk government grant tu adalah selama beberapa tahun. XX year. Macam tu. Sebab apa? Tujuan dia adalah government grant kita akan hantar dia setiap tahun. Dia ada portion dia lah. Kita akan hantar dia ke dalam
apa kita panggil, apa nama dia? Sekejap. Amortization of deferred income. Macam tu. Dia adalah income Okay. So amortization of deferred income. Okay. Deferred income ni kita akan hantar dia ke dalam SOPL dalam bahagian gain. Kenapa gain? Sebab dia adalah income. Kenapa dia nama dia deferred income? Deferred ni maksudnya tertangguh, tertahan. Income yang tertahan. Dia macam tu lah. Dia tak ada, contoh yang tadi, dia dapat katakan rebate ataupun kita panggil grant daripada government, 200,000. Dia tak masukkan 200,000 tu terus dalam income tau. Government grant dia tak boleh treat macam tu. Dia tak boleh macam tak boleh macam kita terus letak 200,000 terus semua dalam SOPL bahagian government grant. Maksudnya kat sini. Contoh. Dia tak terus masuk kat sini RM 200,000. Ni sebab 10 juta bahagi 50. So dia dapat 200,000. So dia tak masukkan nilai yang government grant tu 200,000 kat sini. Dia tak letak itu. So dia akan letak sikit-sikit. Ni lah nampak Ini adalah 50 tahun ni adalah dia punya useful life dia. So kita akan letak sikit-sikit. Faham tak? Tujuan dia adalah untuk meningkatkan net profit setiap tahun secara konsisten selama beberapa tahun. So katakan tadi dia nak buat kaedah deferred income. So government grant ni adalah RM 200,000. Okay, katakan useful life dia adalah contoh 5 tahun. Okay, so apa yang kita buat adalah yang kita akan amortize setiap tahun adalah 200,000 bahagi 5 tahun equal to RM 40,000. So 40,000 ni yang kita akan record dalam SOPL bahagian gain. Okay, clear? Boleh? Boleh, sir. Dia kena hati-hati kamu kena betul-betul tengok yang pasal income method ni. Sebab income method ni dia quite complicated sikit. Okay, first kali record at cost original price. Nombor 2, yang government grant, kamu kena tengok berapa tahun yang dia punya amortization tu. Useful life dia berapa tahun. Macam dalam soalan ni dia ada error. Ya, saya tengok kamu. Dia error. Tapi dia beritahu dia government grant ni dia punya amortization dia akan follow useful life dia. So dia beritahu ni. Dia building kan? Ni berkaitan dengan building kan? So dia tengok ni, useful life untuk building berapa? 50 tahun. So dia akan amortize selama 50 tahun. Maksudnya daripada tahun pertama sampailah tahun ke-50, dia akan consistently setiap tahun dia akan hantar deferred income ni, amortization deferred income ni ke dalam income income of company. Okay. Faham Ya. Kiranya 40,000 tu record setiap tahun lah. Ya, setiap tahun. Sampai 5 tahun lah. Ya, betul. Okay. Contoh kalau dia nak tukar ke income approach, boleh ke in the middle tu dia nak tukar? Tak boleh. Sebab dia kena decide pada permulaan. Thank you, sir. Dia tak boleh tukar-tukar. Dia memang kena decide daripada awal. Dia bukan macam depreciation method yang boleh tukar-tukar. Tak. Dia kena decide daripada awal. Sebab satu tu dia terus, dia berkaitan dengan ni, apa aset ni. So tak boleh. Kita nak anggap dia cara yang macam yang tu tadi. Okay. Ini baru kita record. Okay. Kita dapat daripada government 200,000. Tahun semasa kita baru hantar 40,000, betul?
kita ada lagi balance berapa? Kita ada lagi balance berapa? 16. 160,000. So 160,000 ni kita boleh hantar dia ke dalam statement of profit and loss. So kita letak dia, reserve dia dalam mana dulu? Okay, so kat sinilah kita akan reserve dia dekat, okay, sini sekejap. Dia akan ada, nanti dia ada balance. Balance lagi. Contoh saya buat sini. Okay, amount dia adalah 200,000.